ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah saya nak baca surah Ad-Duha daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang kelima insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wad-duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wad-duha, demi waktu duha. Wal lail idza saja, demi waktu malam apabila makin gelap. Wad-duha, demi waktu duha. Bila sebut demi, maknanya Allah bersumpah. Allah memulakan percakapannya dengan bersumpah. Kenapa sampai kena bersumpah begitu? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak menguatkan percakapannya. Kerana ini ketika ini atau ketika turunnya ayat ini, iaitu suasana di Makkah ketika itu yang suasananya suasana bahasa. Bahasa Arab ketika itu tinggi sangat. Sastra bahasa Arab tinggi. Yang kira-kira kalau percakapan itu tak mantap, orang tak dengar. Oleh kerana Allah nak tunjuk kata dia ni memang hebat juga dari sudut bahasa itu pun yang boleh dinilai pada kehebatannya, maka Allah Subhanahu wa taala memulakan percakapannya dengan percakapan yang mantap, yang bersungguh. Oleh sebab itu Allah bersumpah dengan wad-duha, demi waktu duha. Waktu duha itu waktu yang kita semua tahu, waktu pagi itulah. Awal-awal pagi, yang waktu itu waktu yang sangat baik, yang kira-kira bagi manusia dia sangat penting. Itulah pemulaan untuk nak kerja, untuk mencari rezeki, untuk memulakan kehidupan ini. Itulah waktunya, waktu yang segar, waktu yang kuat, yang fresh. Oleh kerana waktu ini waktu penting, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpahlah dengan waktu itu. Wad-duha wal lail idza saja, demi waktu malam apabila makin gelap. Demi waktu malam, demi itu pun sumpah juga lagi. Allah bersungguh dalam percakapannya dengan Allah bersumpah dengan waktu malam. Yang pentingnya waktu malam ini itulah permulaan malam, yang kira-kira waktu ini waktu nak gelap dah. Saja makin sunyi, makin gelap, sehingga bahasa Melayu kita pun ambil daripada perkataan inilah. Saja, senja. Dia perkataan Arab banyak sangat dalam bahasa Melayu kita, cumanya sebutan ni tak tepat. Kita guna dah solat. Sembahyang lah maksudnya, yang kalau betul-betulnya dia kena ada panjang, solah. Kemudian ta marbutah kalau mati jadi ha, solah. Tapi Melayu kita ambil jadi solat, tak panjang, kemudian ta marbutah jadi ta maftuhah. Tapi kira ada lagi kalau kita perasan tu bahasa Arab lah tu. Walaili idza saja, dan demi waktu malam, pada waktu senja itulah. Waktu-waktu nak gelap tu, nak mula gelap, dan waktu tu penting bagi manusia. Ketika itu manusia pun dah nak berehat dah.
Maka wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha dan demi waktu malam apabila makin gelap. Setelah Allah Subhanahu wa taala bersungguh bercakap dengan bersumpah-sumpah begitu, maka apa yang nak diberitahu? Tentu ada benda yang penting nak diberitahu, yang falsafah bersumpah ini dia ada benda yang dia nak beritahu. Kalau dalam keadaan biasa kita pun boleh bersumpah, sehingga kita kalau nak mempertahankan diri kita pun wallah saya tak buat, wallahi bukan saya, saya bersumpahlah. Itu penting, dia nak beritahu kata bukan kita, atau nak beritahu kata benda tu sungguh, memang sedap, memang cantik, memang benar, wallahi benar. Jadi kita pun bersumpah, kemudian apa yang kita nak beritahu lepas pada tu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala nak beritahu apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu tinggalkan kamu dan murka kepada kamu. Tu yang Allah nak beritahu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu tinggalkan kamu dan murka kepada kamu. Kenapa Allah cakap begini? Mengikut asbabun nuzul ada dua sebab. Asbabun nuzul yang pertama menyebut bahawa Allah kata begini kerana menjawab, sebagai jawapan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia bersedih kerana lama wahyu tak turun, sehingga Khadijah radhiyallahu anha, isteri dia yang sangat baik, yang sangat cerdik, yang sangat faham suaminya ni, perasan kata suami dia ni ada yang tak kena ni. Rupanya wahyu lama tak turun. Isteri dia pun perasan. Suami dia bersedih kerana wahyu tak turun, dan isteri dia berkata, mungkin Tuhan kamu murka kepada kamu. Kamu ada benda, ada buat benda yang tak kena ni. Cakap ni cakap baik lagi lah, sebagai suruh muhasabah balik. Muhasabah balik, kenapa ni? Mungkin ada yang tak kena ni. Maka bila dikatakan kepada Nabi begitu, Nabi pun jadi lagi rusing, dan Allah turunkan ayat ni, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu tinggalkan kamu dan murka kepada kamu. Yang kira-kira daripada asbabun nuzul ni kita boleh ambil pengajaran dah. Betapa kita kata satu sifat yang baik yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila lama tak turun wahyu dia bersedih. Ini satu sifat yang baik. Itulah Nabi itu, pada dia ada ikutan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada ikutan yang baik. Yang kira-kira kalau kita pun jadi lama tak baca Quran, lama tak sembahyang berjemaah, lama tak sedekah, lama tak dengar nasihat, sehingga kita pun jadi sedih begitu. Nabi pun begitu. Lama dia tak baca Quran, lama tak turun wahyu, yang dia jadi sedih. Sebab wahyu tu kira-kira sebagai makanan rohaninya, makanan keimanannya. Bila lama tak turun wahyu, lama tak baca Quran, lama tak berzikir, lama tak berselawat, lama tak duduk dalam majlis ilmu, jadi sedih begitu. Betul. Kita pun kalau ada begitu lagi, tu maknanya baiklah. Baik. Yang tak bagusnya apa? Yang tak bagusnya tak ada rasa apa-apa. Tu beratlah. Tak sembahyang jemaah, tak ada rasa apa-apa. Bukan tak sembahyang jemaah ni, tak sembahyang terus. Tak ada rasa apa-apa. Relax dia. Boleh duduk, boleh nanti tidur lena dia. Orang kau ingat tak sembahyang isyak lagi ni, nak tidur tak lena. Jadi tak selesa. Musafir ni, walaupun boleh jamak qasar, takhir pun takhir lah juga. Ni rapat ke maghrib dah ni, nak takhir apa lagi? Jadi tak selesa. Hingga akhirnya sembahyang lah, jamak takhir. Lega berasa, lega. Tak sembahyang, ataupun kalau dah solat ni dalam musafir, dah solat dah, jamak takdim ke jamak takhir ke, lega, rasa lega. Tak solat, tak lega. Entah aksiden ke nanti, macam-macam bimbang.
Kalau ada benda-benda begitu baik, hati itu hidup lagi lah. Tapi kalau tak rasa apa-apa dah, silap ni, orang tegur, tak ada rasa apa-apa. Tapi kalau ada orang tegur, kalau yang baiknya, oh alhamdulillah ada orang tegur. Biasalah manusia pun ada silap, dia pun jadi rasa begitu. Alhamdulillah ada sahabat-sahabat yang tegur. Ramai lagi ada orang boleh tegur. Tapi kalau silap orang tegur, tak peduli, tu bahaya. Itu mati dah lah. Ego lagi. Sebab tu dalam isu sehari dua ni, dalam masalah burat yang heboh seluruh Malaysia sekarang ni, orang buat report polis macam-macam lah. Kerana ada mufti Datuk Seri Datuk Arun Sani, mufti Perak tu yang telah keluar fatwa. Kita sebutlah ni, sebut nama terang sebab benda ni bahaya. Keluar fatwa kata halal. Maksudnya boleh bunuh orang-orang yang tunjuk perasaan, kerana itu dikatakan sebagai burat, orang yang melampau. Bari, seorang yang melampau. Burat, orang-orang yang melampau. Jadi mereka itu burat, jadi boleh bunuh. Allahu Akbar. Salah tu. Salah begitu. Dan salah tu berat sangat. Kerana dia melibatkan nyawa. Melibatkan harta. Banyaklah lepas pada tu. Melibatkan nyawa tu besar dah lah. Kalau tersilap dalam mengajar bab semayang ke bab zakat ataupun bab bahasa Arab, nanti nahu ke saraf dia salah ke, salah tu salah lah. Salah tu salah, tetapi tak seberat ni. Ni dihukum kata burat, kemudian boleh bunuh begitu. Bunuh maknanya nyawa orang dah lah. Nyawa orang. Boleh bunuh begitu. Oh ni salah yang kita tak boleh biar. Sebab tu orang buat report polis, orang bercakap, kita pun kena faham sungguh masalah ni. Sebab banyak benda lagi ni kita yang tak setuju ni. Kita nak bercakap ni, orang banyak tak setuju. Barang naik, itu naik. Jadi macam-macam orang protes. Jadi tiba-tiba kalau kita pun tak faham, keluar fatwa begitu, nak beritahu fatwa tu tak betul sangat. Salah sangat, dan salah tu nyata sangat. Dan kesannya sangat tak baik kerana melibatkan nyawa. Burat ni kalau nak boleh kata burat pun, dia mestilah keluar daripada kerajaan. Keluar. Diisytihar keluar. Kemudian dah dinasihat supaya jangan keluar. Jangan keluar daripada kerajaan. Jangan isytihar keluar. Degil juga. Dan kebetulan dia nak teruskan lagi. Nak melampau lagi. Dia angkat senjata. Dan senjata itu menandingi pihak kerajaan. Dia ada, kalau zaman sekarang ni ada kereta kebal, ada sama. Dia ada kereta kebal, dia ada tentera. Barulah diperangi. Contohnya barangkali Kelantan lah kot, kalau kita nak bagi mudah nampak macam Kelantan. Barangkali kalau Kelantan dia tak puas hati dengan royalty dia yang tak dibayar selama ni. Janji kata bayar. Terang-terang kata bayar. Tiba-tiba tak bayar. Jadi Kelantan pun marah sangat dia, diisytihar keluar daripada kerajaan Malaysia. Kemudian nasihat dah jangan keluar. Dia nak keluar juga. Kebetulan sana ramai gedebel. Ramai gedebel ni, lepas tu dia pun buat tentera sendiri juga. Dia buat tentera sendiri juga, dia ada boleh buat kereta kebal, boleh buat senjata itu, senjata ini. Dia hadap sungguh nak mari siapa dia yang lawan dia. Dah dinasihat dah, tak nak dengar juga. Lepas tu dia serang. Barulah diperangi. Barulah istilah tu dikatakan mereka itu burat. Dan mereka itu diperangi. Dan nak diperangi itu pun orang-orang yang mengadap saja. Yang dah lari, yang dah berundur tu tak diperangi. Nasihat lagi, pujuk lagi. Sebab dia dekat lagi. Cara-cara orang begitu kita pujuk je, dialog lagi, dialog. Banyak dialog sebenarnya. Barulah tiba-tiba yang berlaku akhir tahun baru ni, adalah kita tahu semua kan bahawa ada orang tunjuk perasaan di dataran Merdeka. Dan sebelum-sebelum ni banyak dah tunjuk perasaan begitu, dan entah tahun ni berapa kata lagi nak buat lagi
Kerana maklumlah barang naik, petrol naik, gula naik, minyak naik, tol naik. Beli barang, banyak tu je RM50. Banyak tu je 2-3 barang RM30, RM70. Gaji berapa tu? RM1,800. 120, 130. Sakit. Nak sewa rumah lah, bayar sewa rumah lagi, nak pampers anak, susu, macam-macam lah. Hingga akhirnya orang tak tahan. Hidup macam ni berat ni, makin naik ni. Jadi orang akan bila tertekan, dia bertindak lah. Jadi dia bertindak begitu saja. Dia berkumpul, tak bawa senjata. Pertama dia tak isytihar kata keluar negara, tak keluar. Kalau tanya siapa Perdana Menteri kita, Najib tu isteri dia Rosmah yang cantik tu, kita tak kata apa. Kita tak kata nak dia lagi lah menterinya. Kerajaan Malaysia, sultan yang ada tu. Jadi kita tak isytihar keluar. Kemudian masih dalam peringkat dialog. Dialog sungguh sekarang ni. Orang nak berdialog, orang bincang sana, buat lepak itu, lepak sini, juga di peringkat tertinggi di parlimen. Orang bincang, masih lagi dalam perbincangan. Cuma dah tak tahan dah ni rakyat ni yang bangun sangat ni. Boleh bincang-bincang lagi. Ahli parlimen tak isytihar keluar lagi. Dan dia tak angkat senjata. Mana ada angkat senjata? Tak ada angkat senjata. Tak bawa senjata pun. Dia pun bukan tawan kawasan tu. Dia tak tawan, sejam 2 jam dia balik pada tu. Dia bukan tidur situ. Dia duduk sekejap je, lepas tu dia balik. Jadi tak ada istilah sampai kata tawan, sampai kata angkat senjata, isytihar. Jadi itu sebenarnya masih lagi dalam kerangka atau dalam apa yang dibenarkan oleh Islam, dan alhamdulillah demokrasi kita Malaysia pun membenarkan lagi, dan itu sangat-sangat baik sebenarnya untuk nak memakmurkan lagi, menyuburkan lagi suasana demokrasi kita di Malaysia ini. Jadi baik. Jadi ada tak setuju, ada setuju, itu biasa bincang jawab Kita masjid, surau ada, nanti dalam mesyuarat agung ada setuju, ada tak setuju. Biasalah tu. Bukan kata nanti siapa yang tak setuju burat. Tunggu dah kat tangga masjid nanti. Bunuh dia. Allahu Akbar, beratnya. Salah tu saya kata berat sangat. Sebab tu nak kena faham sungguh bab ni. Banyak lagi kita rakyat ni yang kita tak puas hati dengan apa yang berlaku ni, hingga akhirnya kita dah lah pilihan raya baru ni macam-macam penipuan dah. Lepas tu barang naik lagi, tu naik lagi. Jadi memang orang akan buat demonstrasi. Memang orang akan buat, tak boleh nak halang. Ini semua, bukan kata orang masjid, orang surau je buat. Semua orang bangun. Bukan kata orang Melayu, India, Cina, semua keluar. Rakyat tertekan. Jadi dia minta supaya turunkan harga barang. Tu je. Pemimpin kalau dia nak merintah lagi, dia perintah. Turunkan harga barang sementara ni. Sementara nak menunggu pilihan raya ni turun dulu. Nanti pilihan raya kami tukar. Kalau boleh tukar. Jadi dia ada proses dia. Tak sampai tahap boleh bunuh. Kalau boleh isytihar bunuh juga, Allahu Akbar. Itu melampau-lampau sangat. Melampau-lampau sangat. Ini yang kita bimbang. Kita tak nak negara kita jadi macam Mesir. Kerana ada seorang mufti Tontowi, Syekh Tontowi yang telah buat fatwa begitu. Ni, dia telah keluar fatwa, dan kesan daripada fatwa itu, tentera-tentera bertindak secara ganas, polis-polis tentera bertindak kepada orang yang protes kerana mempertahankan Mursi yang naik dengan cara sah, diguling dengan cara tentera begitu. Dan sebelum tu lagi orang tak tahan dengan Hosni Mubarak. Dan yang terbarunya Syekh Tontowi, Syekhul Azhar dia pernahnya, dan dia juga mufti Mesir, fatwa kata burak dan halal darah. Sebab tu tentera, orang-orang yang tunjuk perasaan tu dibunuh. Kerana fatwa macam ni. Dibunuh, dan lepas pada tu yang ramailah mati. Yang mati tu ketika orang tengah semayang jenazah. Ketika orang tengah semayang jenazah, dia keluar fatwa lagi, boleh bunuh orang tengah semayang. Allahu Akbar. Bertempiaranlah lari, tinggal mayat-mayat tu. Mayat-mayat tu datang kereta sodok-sodok begitu je. Mayat orang-orang burat. Hei, apa ni? Lepas tu yang hidup tu lari di masjid, dibakarnya masjid. Tengok kesan daripada fatwa. Lepas tu ada yang cedera tu. Ramai di hospital yang cedera, dibakarnya hospital.
Fatwa ni memang melampau, tak boleh terima. Dalam hukum Islam, dalam mana-mana kitab fiqh pun, dalam mana-mana kitab fiqh, dalam mana-mana mazhab sekalipun, tak ada cerita istilah nak menangani kalaupun masalah burat sampai tahap tu. Kalaupun dia burat, kalaupun dia sampai tahap tu tak ada. Ini dah melampau tu, dia sendiri dah yang sebenarnya burat, dia sendiri dah sebenarnya zalim sangat. Kerajaan kalau bertindak begitu, mufti yang kalau keluar fatwa begitu, dia sebenarnya yang burat. Ataupun dia yang sebenarnya karut sangat. Bukan rakyat yang karut, dia yang karut. Itu yang kita tak boleh terima sebenarnya. Ni yang musibah yang saya ada buat syair untuk orang-orang ada jawatan rasmi. Saya ada buat syair, wailun li rajulun amilin lahu mansabun rasmi li ajli syahriyatihi wal yuqalu lahu hukumi qad ta'allama min qablu lakinnahu yabqa ka ummi la ya'rifu man muslihun wa muharibun wa dhimmi wal musibatu minhu akbar kama huwa za'mi bimansabihi qad afta biqatlihim hum qaumi kamathlihi qad amma alaihi wa amthalihi syatami kaifa ahtarimu man aduwwun li'amalin islami kamithlihi fi misra rajulun alimun wa alami afta mithlahu salad dima'u washtadda ghammi ya man lahu mansabun ittaqillaha fi adami wa inni la askutu wa aquluhu ba'da qasami. Maksudnya celaka bagi orang yang bekerja dengan kerajaan ini, dia dengan jawatan rasmi dia, kerana gaji bulanan dia tu, dan juga kerana nak dikatakan dia tu orang kerajaan, walaupun sebelumnya dia telah belajar, tapi nampaknya dia macam buta huruf, sehingga dia tak kenal siapa sebenarnya nak bawa kebaikan, siapa yang sebenarnya diperangi, siapa sebenarnya di dalam pelindungan. Orang begini musibahnya sangat besar, seperti sangkaanku. Dengan kedudukannya telah memfatwa boleh membunuh rakyat, sedangkan mereka sebahagian daripadaku. Orang begini dan yang seumpamanya tidak boleh lari daripada maki hamunku. Bagaimana aku nak hormat kepada orang yang menjadi musuh kepada kerja Islam. Sepertinya ada di Mesir sekarang ni. Dia sangat alim dan dikenali dunia. Telah memberi fatwa seumpamanya. Lalu mengalirlah darah-darah dan bersangatanlah kesedihanku. Oleh sebab itu, wahai orang-orang yang ada jawatan, ittaqillah, takutlah olehmu kepada Allah pada urusan manusia. Sesungguhnya aku tidak akan diam. Dan aku kata, aku tidak akan diam setelah aku bersumpah sebelumnya. Jadi saya nak beritahu bahawa itulah melampaunya hak yang di Malaysia ini, dan juga di Mesir pernah berlaku kesannya begitu. Dan kepada orang-orang ada jawatan, mufti ke, polis ke, tentera ke, pegawai ni, kerja tu mulia sangat sebenarnya. Allah telah beri kepada orang-orang yang siapa-siapalah pegang jawatan tu, pada hakikatnya kerja tu baik, mulia sangat-sangat. Kalau dia betul-betul jujur dan amanah. Kalau dia siapa? Apa-apalah kalau mufti, dia jujur dengan ilmu dia, kerana ilmu mufti ni dia melibatkan ilmu, melibatkan hukum hakam. Dia kena jujurlah dengan ilmu tu. Jangan kerana nak bodek sangat hingga akhirnya apa yang kerajaan buat ni, ya boleh tak? Boleh. Begitu saja. Oh, berat. Saya pun bukanlah ada, kita kata ni cerita rakyat, kita berasa nak tahu juga hukum mari daripada kitab mana, ulama mana kata macam tu. Orang tanya dia. Mula-mula saya kutuk dalam syair saya. Orang kata, ustaz jangan macam tu. Ustaz, betul ke dia yang kata? Betul ke dia yang kata? Macam-macam lah orang kata. Memang betul dia kata. Dan akhirnya dia kata sendiri memang, tapi dia tak keluar kitab. Tak nyatakan daripada kitab mana, ulama mana yang kata begitu. Maknanya dia memang tetap degil. Orang nasihat dah degil.
Kalau sekadar nak cerita boleh begitu, saya rasa saya lagi nak cerita. Dulu pernahlah di tempat-tempatnya memang perang sungguh. Di Afghanistan, di Kashmir, berkawan dengan orang-orang perang di Bosnia, perang di Shishan. Kita pun tahu dan tengok sekarang ni apa yang berlaku di Syria. Tapi kalau kita nak bawa ala perang di situ, tak boleh. Walaupun kata ustaz kan pernah gitu, itu cerita lain. Afghanistan cerita dia memang tempat dia perang. Dia tak ada dakwah-dakwah, masjid pun kena bom. Kashmir begitu juga, cerita dia perang. Di Bosnia, di Shishan dulu, cerita dia memang perang. Di Syria, di Palestin, cerita ni memang perang. Kemudian kita nak bawa cerita tu ke sini. Nak baca ayat-ayat sehingga akhirnya kita nak angkat senjata, kita nak boleh bunuh kerajaan tu pula. Kalau kita nak bertindak zalim macam tu, bertindak melampau macam tu. Kalau kita nak jadi bari atau burut macam tu, boleh sangat. Tapi adakah saya nak cerita? Saya tak cerita. Saya tak akan cerita benda tu. Kalau saya cerita tu pun itu keadaan di sana. Kita pun faham benda tu. Itu keadaan di sana. Tak boleh bawa keadaan itu di sini. Sini Malaysia alhamdulillah aman lagi. Walaupun ada 1-2 kes yang kita kata melampau, tapi tidaklah jadi umum Malaysia ini perang begitu. Tak, adalah 1-2 kes begitu. Tapi secara umumnya Malaysia masih aman. Jadi kita gunakan keamanan tu. Kita tak boleh nak bawa atau keluar fatwa, atau saya nak baca atau nak buat kumpulan angkat senjata, nak buat yang akhirnya dikatakan memang penganas sungguh, memang jahat sungguh. Tak. Walaupun ada juga orang-orang provok, tak tahu siapa dia tu. Mentang-mentang kita dah masuk ISA dulu, dia mari ni, ustaz boleh tak kita pergi bom Amerika, kedutaan Amerika. Siapa awak ni? Tak boleh tak ustaz? Jangan. Yalah, dia dulu bom Iraq. Mana dah, Iraq tu cerita lama. Itu zaman Bush, sekarang dah Obama dah. Tak puas hati tu. Boleh tak ustaz? Jangan. Ustaz takut kes masuk ISA ke? Tak. Ini saya kena jujur dengan ilmu saya. Itu kalau ya pun itu cerita di sana. Kita di sini belum gitu. Jahat sungguh. Dia nak kalau boleh saya kata ya tu. Kalau saya kata ya, pergi masuk pula aku. Jahat sungguh orang lagu tu. Tapi kawan tu kata jelas-jelas masuk, tak kena pun. Patut dia kena tangkap. Tu penganas sebenarnya. Itu keluar fatwa salah. Boleh bunuh dalam keadaan kita demokrasi yang masih aman begini. Tu saya tak puas hati sungguh. Kalau patutnya orang begitu kena tangkap. Memang ada juga dalam masa yang sama orang-orang agama pernah jadi melampau begitu. Ingat lagi dulu ni cerita, boleh cerita dah lah. Orang-orang agama rompak bank. Dulu awal akhir 90-an. Habis belajar agama, dirompak bank. Banyak kali berjaya dah rompak bank. Satu kali kantoi. Kena dengan 4 guard. Ada yang cedera, ada yang meninggal 3 tu juga. Ada yang kena tangkap. Buka topeng, Allah, ustaz saja rupanya. Ni ustaz tu, ni ustaz ni. Ada kena 2-3 orang. Ustaz rompak bank. Duit tu katanya dia nak bagi ke anak-anak yatim. Juga balu-balu dan mana-mana yang miskin tu. Dia buat ala Robin Hood. Dahsyat. Kenapa buat begini ni? Kata dia jihad. Dia berjihad begitu rupanya. Dia berjihad. Duit tu dia kata dia bagi kepada anak yatim. Dia bagi sungguh. Dengan cara anfal. Dengan cara anfal ke ghanimah ke apa ke. Bahagian pegang senjata ni banyak ni. Duduk di luar ketika operasi banyak ni. Bahagian riki dia ramai. Subhanallah, dia buat sungguh. Jihad sungguh dia. Tapi walaupun atas nama jihad, betul ke begitu? Tak betul. Dan ijtihad dia sampai tahap tu salah sangat. Dan salah dia tu melampau sangat. Teruk sangat melampau dia sebab melibatkan nyawa orang, melibatkan harta orang lain. Bagi dia orang kafir, bank-bank apa semua tu, boleh bunuh. Dia baca ayat berbetulan, bolehlah bahasa Arab sikit-sikit. Wa qatilul musyrikina kafah. Bunuhlah orang musyrik di mana saja. Jaga. Dia reti 2-3. Dia buat sungguh rupanya. Salah sangat. Walaupun kita kata kawan, saya kata tetap salah. Dan kesan dia tu yang hari tu dia berkawan dengan siapa? Hak tu yang diangkut habis kami Pakistan tu.
Antara sebabnya hari tu masuk ramai ISA tu, antara sebab tu. 2-3 orang aja yang buat kerja tu. Tapi dia makan nasi rumah mana? Dalam 2 minggu tu dia duduk di mana? Habis dia kutip. Masuk dalam ISA kami ramai-ramai itu. Kerana ada 2-3 orang yang buat ijtihad salah. Salah dia buat begitu. Tak betul dia buat begitu. Kita kata ni bukan kerana kita kata kita ni kena torture ni. Dah, ini masalah ilmu. Saya kena jujur dengan diri sendiri. Kita semua kena jujur. Kita buat benda ni, tak setuju itu dan tak setuju ini masih lagi dalam apa yang dibenarkan oleh negara kita, dan Allah benarkan benda ini duduk di bawah tajuk apa? Duduk di bawah tajuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tu sebenarnya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tu je kita tak setuju ni, kita rasa kita kena beritahu. Kita beritahu dengan nanti ada bahagian tulis surat, ada bahagian blognya, ada bahagian Facebooknya, ada bahagian keluar tunjuk perasaannya. Tu je. Tak lebih daripada tu. Dalam Islam benda-benda begitu harus sebenarnya, tak ada apa-apa. Tapi bila keluar fatwa begitu tu yang kita kena faham benda ni tak sampai tahap tu. Dan memang banyak lagi di Mesir pun, sahabat-sahabat di Mesir tanya, pelajar-pelajar pun tanya ni bagaimana ni nak kata berlaku lagi, nak dibuat lagi. Nak buat lagi. Demonstrasi yang besar-besaran lagi macam dulu nak gulingkan kerajaan tentera yang dipimpin oleh Sisi ni. Kita nak kata apa? Memang keluar fatwa kata kalau mati ketika itu syahid sungguh. Syahid. Walaupun tak ada senjata tapi ni mana-manalah. Menyatakan kebenaran di depan kerajaan yang zalim. Sampai tahap tu lah. Orang jadi kefahamannya jelas sampai tahap tu. Jadi kita pun kena faham ni tak sampai melampau. Kalau dia bertindak keras, dia pukul kita, dia bunuh kita, itu dia yang melampau. Dia yang besok nak kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau ada apa-apa memang kita kena nyatakan ketidaksetujuan kita. Tak boleh kita duduk diam, kita kena tindaklah kadar mampu kita, dan alhamdulillah kalau sekadar keluar ramai-ramai begitu, apa masalah? Apa masalah? Tiba-tiba orang nasihat dia degil juga. Ni masalah. Satu fatwa tu, kemudian hati tu duduk di mana? Hati ni orang ramai kata salah ni. Dia tetap kata nak ni. Di mana hati tu? Maknanya kita bimbang, kita jangan jadi begitulah. Kalau salah, salahlah. Nabi kita Muhammad SAW bila dia lama tak mari kebenaran kepada dia, tak mari wahyu, dia jadi bersedih. Kita pun begitu. Kalau tak ada orang tegur kita, kita rasa macam kita rasa macam betul ke ni, betul ke ni. Kita rasa jadi bimbang begitu, jadi sedih begitu. Bagus lagi kalau ada sifat begitu. Maka kepada Nabi kita Muhammad SAW Allah sebut, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tidaklah Tuhanmu tinggalkan kamu dan murka kepada kamu. Pengajaran daripada asbabun nuzul ni lagi, betapa Khadijah radhiyallahu anha seorang yang sangat faham suami dia, isteri yang sangat baik. Suami dia bersedih, dia faham. Suami dia gembira, faham. Suami dia nak pergi beruzlah, dia benarkan. Isteri yang sangat baiklah, masya-Allah. Memang beruntunglah Nabi dapat isteri seperti Khadijah radhiyallahu anha ni. Itu asbabun nuzul yang pertama. Asbabun nuzul yang kedua, katanya kenapa Allah cakap begini? Kerana sebagai nak jawab kata-kata daripada isteri Abu Lahab, iaitu Ummul Jamil. Yang dia ada kata juga. Dia kata apa? Dia kata, lama dah tak mari syaitan kamu, sehingga kamu tidak ada keluar pantun. Jadi senyap 2-3 hari ni. Dia pun perasan rupanya, dia sedar rupanya Nabi lama tak bercakap, dia tahu. Ikut juga perkembangan dia pun. Dia ikut perkembangan. Jadi bila Nabi tak bercakap tu, dia ikut. Dia tahu kata yang beritahu tu kata wahyu, yang bawa wahyu tu Jibril. Dia tahu. Tapi dia kata apa? Tak mari dah syaitan kamu. Bisik apa-apa pantun, lepas tu kamu jadi nak baca pantun depan orang ramai begini. Tak ada dah. Dia perli begitu. Dan cakap dia ni cakap jahat lah. Cakap jahat, menghina lah. Kalau Khadijah radhiyallahu anha kata begitu sebagai maksud baik, muhasabahlah tengok takut ada apa yang tak kena ni. Khadijah Ummul Jamil, isteri Abu Lahab, dia kata begitu kerana memang niat jahat.
nak menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah jawab juga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu tinggalkan kamu dan murka kepada kamu. Tak. Walaupun orang lain kata begitu, itu tu Allah tak tinggalkan kamu. Habis tak turun juga ni. Itu adalah kebijaksanaan Allah yang Allah tunggu bila dia nak turunkan wahyu. Ada ketikanya cepat, ada ketikanya lambat. Itu atas kebijaksanaan Allah lah. Cumanya kita kata boleh tahan juga Ummul Jamil ni mulut dia. Memang. Ummul Jamil ni pun satu hal juga yang kita nak kena tahu kedudukan dia ni. Dia ni isteri kepada Abu Lahab. Dia bukan Abu Lahab saja jahat, isteri dia pun jahat. Isteri pemimpin Mekah hari itu memang jahat. Isteri pemimpin ni, dia ada ketika begitu. Jahat tak jahat dia, sampai Allah sebut juga tentang kejahatan isteri dia ni. Setelah Allah sebut tentang kejahatan suami dia masuk neraka, dengan dia sekali masuk neraka. Allah sebut, tabat yada abi lahabi wa tab. Celakalah diri Abu Lahab dan celaka dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak boleh tolong dia segala duit dia dan segala aset dia. Maluhu, harta dia, wa ma kasab, dan apa yang dia himpun yang ni aset dia, ma aghna anhu, tak boleh tolong dia. Kenapa Allah cakap begitu? Kerana Abu Lahab ada cakap. Dia kata, kalau kita masuk neraka, tak apa. Nanti aku banyak duit, aku rasuah malaikat. Dia nak rasuah malaikat rupanya. Dia ada cadang dah. Bercadang dah dia nak rasuah ke malaikat ni nanti. Kalau kita masuk neraka, aku rasuah malaikat. Dia banyak duit apa? Jadi dia ingat duit dia tu boleh rasuah malaikat. Dan lepas rasuah dia tu nanti, dia bercadang begitu. Lalu Allah kata, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak boleh tolong dia duit dia dan segala aset dia. Nak rasuah malaikat, malaikat bukan jenis makan rasuah. Malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak maksiat kepada Allah. Dia buat apa yang diperintahkan. Tapi yang jadi tergamak juga nak rasuah sampai kepada malaikat, makhluk yang kita kata baik ni, kerana kawan biasa rasuah apa? Ni tabiat orang rasuah dahsyat sebenarnya. Dia kalau dah terbiasa rasuah, kerja rasuah, memang dulu rekod dia ada rasuah-rasuah begitu. Orang begini dia sampai malaikat pun dia sanggup nak rasuah. Dia memang rasuah. Banyak kerja-kerja dia rasuah. Saya selana ranza talahab. Pastilah dia masuk neraka, kata Allah. Dengan sebab kejahatan dia tadi dan rasuah dia tak jalan. Wa mra'atuh, dan isteri dia juga masuk dalam neraka. Masuk, Allah kata. Ni yang Allah kata isteri dia ni Ummul Jamil tadi lah. Masuk juga dalam neraka. Apa dia punya kejahatan sampai Allah sebut isteri dia sekali kata masuk dalam neraka ni? Hammalatal hatab. Isteri dia itu bawa kayu. Bawa kayu. Bawa kayu ini ada beberapa tafsiran. Tafsiran pertama katanya dia memang isteri dia ni boleh tahan juga. Ambil kayu-kayu, duri-duri apa, dilungguk tengah jalan. Agar besok bila Nabi nak lalu di lorong tu, di jalan tu, Nabi terpijak. Jadi dia pasang perangkap gitu. Dia ada perancangan dia. Gelap-gelap dia letak kayu dalam tu. Dia ada. Tafsir kedua kata dia bawa kayu, yakni dia memang ada kayu. Dia memang ada kayu di rumah dia. Kayu itu disediakan untuk nak pukul suami dia. Kalau suami dia tu slow lawan Islam, slow lawan Nabi Muhammad SAW, isteri dia akan pukul suami dia. Supaya apa? Supaya lawan. Lawan, tetap lawan. Di rumah kata ni. Hak tu yang dia lawan sangat tu. Kenapa lawan Nabi Muhammad ni tak sudah-sudah ni? Kerana isteri dia. Di rumah suruh lawan, kalau tak lawan, dia tunggu dengan kayu ni, akan pukul suami dia. Dahsyat kita kata isteri macam tu. Ada. Ada isteri begitu. Tu yang jadi mengarut sangat Abu Lahab ni, kerana isteri. Dia boleh punah seseorang ni, orang kata berjaya kerana isteri, nak punah pun kerana isteri. Nabi kita Muhammad SAW dikuatkan Nabi kita Muhammad oleh isteri dia. Antaranya Khadijah radhiyallahu anha. Alhamdulillah, isteri yang bagi semangat secara moral, material, bantu. Abu Lahab nasib dia berjumpa dengan isteri seperti Ummul Jamil yang memang merosakkan diri dia sendiri. Hammalatal hatab fi jidha hablum min masad.
dan di tengkuknya itu ada tali yang terpintal daripada api neraka. Ini kenapa pula Allah cakap begitu? Kerana Ummul Jamil dia juga ada main propaganda, dia nak hina Islam dengan dia bandingkan dengan perhiasan dia. Tengok perhiasan aku ni berpintar-pintar kat tengkuk aku ni. Ni tengok ni bergantung kat telinga aku ni. Ni tengok ni berapa biji kat tangan aku ni. Tengok beg sandang aku ni, tengok baju aku ni. Dia buat banding begitu, ni lagi mahal daripada Islam. Ni lagi mahal daripada Nabi Muhammad dan sahabat dia. Allah respon balik, fi jidha hablum mim masad. Nanti di tengkuk dia itu ada juga tali-tali yang terpintal, perhiasan-perhiasan yang terpintal daripada api neraka. Ada. Cuma kita kata, ish, jahat juga sampai tahap tu memang. Ini pun dia ada kata juga. Dia kata apa? Tak ada syaitan kamu bisik, tak ada pantun-pantun. Dia buat main begitu. Ma aghna anhu maluhu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidaklah Tuhanmu tinggalkan kamu dan murka kepada kamu. Dua asbabun nuzul ni boleh jadi salah satu atau boleh jadi dua-dua. Boleh jadi dua-dua. Satu sebab, dua asbabun nuzul. Boleh jadi begitu. Memang berbetulan Ummul Jamil pun ada sebut, berbetulan Khadijah pun ada sebut. Khadijah sebut dengan keadaan baik. Ummul Jamil, isteri Abu Lahab, sebut dengan tujuan jahat. Lalu Allah jawab gitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan benar-benar akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada yang pertama. Benar-benar akhirat itu lebih baik bagi kamu. Yang ni kamu bersabarlah. Kalau ada orang kata-kata begitu, kalau macam isu sehari dua ni orang fatwa begitu, fatwa begini, kalau diguna pakai juga, kena rakyat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagi kamu. Sabarlah maksudnya. Kamu kena tetap, kamu kena tabah, dan kesabaran, ketabahan, istiqamah itu pahalanya sangat banyak, dan pahala itu di akhirat lah. Dan akhirat itu lebih baik bagi kamu daripada yang pertama, yakni daripada dunia ini. Sabarlah. Kalau ada orang begitu, hak jawab, kita kena jawab, bagi penerangan, kita kena faham masalah burat ni betul-betul. Kita bukan burat, bukan sampai tahap jadi burat lagi. Dan kita kena bersabar. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan benar-benar lambat laun Tuhan kamu akan beri kepada kamu dan kamu akan redha. Lambat laun Tuhan kamu akan beri kepada kamu dan kamu akan redha. Beri apa nanti yang sampai Nabi kita nak redha? Beri apa-apa yang di dunia ini dan beri apa-apa yang di akhirat ini. Nabi kita akan redha nanti. Kalau yang di dunia ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala sangat baik semuanya. Walaupun di Mekah itu diusir, di sahabat-sahabatnya dibunuh, itu bila dikenang-kenangkan kemudiannya melahirkan orang-orang yang sangat kuat seperti Abu Bakar, Umar, Osman. Bila diuji begitu, kita tahu betapa buruknya kita kata kejahatan ni, kekejian ni. Betapa kita kata manusia ni sanggup sampai begitu. Alhamdulillah, itu pelajaran sebenarnya. Baik. Takdir begitu, kalau dah terkena seketika, kemudian ni kita redha. Bagus punya ada orang-orang yang memang faham sangat, reti sangat. Di Madinah pun nanti ada lagi ujian-ujian yang macam-macam tu. Tapi kesudahannya semua baik, di samping memang benda-benda tu baiklah. Rasulullah dapat berkawan dengan orang-orang yang baik seperti Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, beristeri dengan isteri-isteri yang baik. Ketentuan Allah akhirnya walaupun diusir dapat tawan balik Makkah. Dan Islam itu tersebar dan manusia masuk dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala beramai-ramai begitu. Memang fatarda, memang kamu akan redha. Kamu akan redha. Allah buat kepada kamu ni agama Allah ni yang Nabi kerja dia itulah melibatkan agama, kamu redha. Walaupun dunia bukan kata kamu redha nanti sebab kamu jadi kaya, tinggal harta melimpah ruah begitu, tak. Bukan itu yang Nabi akhirnya dia mati lega begitu. Sebab banyak harta. Tak ada. Kalau cerita tu Nabi sedih sangat mati dia bagaimana, apa yang dia tinggal. Tak ada apa pun. Dia bersedih ke? Dia tak redha ke? Itu masalah lain lah. Yang Nabi tengok masalah, dia telah sampaikan amanah, dia telah sampaikan risalah, umat dia terima benda ini, dan Allah jamin agama ini sampai hari akhirat. Fatarda, kamu akan redha. Dan di akhirat nanti pula kepada Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam akan diberi syurga yang paling tinggi sekali bersama dengan umat dia, dan boleh memberi syafaat lagi kepada umat dia. Fatarda, memang kamu juga akan redha. Kamu akan redha. Jadi ikhwani wa akhwati rahimakumullah, yang penting saya nak beritahu malam ni tentang burat tadilah. Jadi kita insya-Allah bukan burat. Kita adalah orang yang nak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, nak menegakkan keadilan, dan akhir sekali saya nak baca satu lagi syair yang saya tulis. Syair ini selepas saya baca fatwa Harun Sani tu saya terus tulis ni. Wa hal anta ismuka Harun Sani tufti bi jawazi qatli man qad ani saqatu wa saqata alaihim al mabani fatazidu alaihim azaban ba'da sawani misluka yakfina bikal awal wasani la nuridu salisaka liannaka indana jani tajra'u 'alal ghair walakinnaka jabbani wa 'arafnaka ma fahimta min ma'ani lasna bughatan tarana biduni ihsani wa kadzalika liannaka ma'al hukumati dani auladuna ji'a' wa hum sab'un aw thamani wa tatakallam hunaka bizzanni wal amani. Adakah kamu yang namanya Harun Sani, kamu bagi fatwa boleh membunuh orang yang ketika kesakitan? Mereka sebelumnya telah jatuh dan ditimpa lagi kepada mereka binaan. Kamu datang dan tambah lagi azab selepas beberapa minit lepas pada itu. Orang macam kamu ni cukup kalau ada seorang dua orang. Kami tidak mahu orang yang ketiga macam kamu ini, kerana kamu di sisi kami, kamulah yang penjenayah sebenarnya. Kamu sanggup keluar fatwa begitu kepada rakyat sedangkan kamu penakut. Dan dengan fatwa ini kami tahu kamu sebenarnya tak tahu apa-apa pun. Kami bukanlah orang yang melampau sehingga kamu melihat kami dengan tanpa perasaan ihsan. Kamu jadi begitu kerana sebenarnya kamu dekat dengan kerajaan. Anak-anak kami kelaparan, mereka umurnya ada yang 7 tahun dan 8 tahun. Sedangkan kamu di sana kenyang dan bercakap hanya dengan sangkaan dan diawang-awangan saja. Apa yang baik daripada Allah, apa yang lemah pada diri saya sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zainhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم الحمد لله.